Generasi muda Kelantan mungkin hanya mengenali Taman Serendah Sekebun Bunga, iaitu tempat menjamu selera, dan taman tema air yang terletak di Jalan Kuala Kerai berhampiran pejabat kerajaan negeri Kelantan. Namun hakikatnya ada di antara mereka yang tidak mengetahui tentang sejarah wujudnya Tanah Serendah Sekebun Bunga yang disebut-sebut sehingga hari ini, yang terletak di Kampung Pangkal Kalong, Ketereh, apatah lagi nama Kelantan dan kaitannya dengan Cik Siti Wan Kembang serta Puteri Saadong atau Puteri Mariam binti Sultan Adiluddin atau Raja Loyol. Bagi menjejak kesan peninggalan sejarah purba, wartawan Siar TV berkesempatan menemui Zakaria bin Muhammad atau lebih dikenali Pak Ayah, yang merupakan seorang warga emas dan penduduk asal Kampung Serendah Sekebun Bunga. Menurut Pak Ayah, Tanah Serendah Sekebun Bunga adalah sebuah pelabuhan terawal di Kelantan, itu tempat mula-mula bahtera Cik Siti Wan Kembang berlabuh, kolam terawal tempat Puteri Saadong bersiram, taman bunga dan tempat Puteri Saadong bermain buayan, sebuah gua tempat simpanan pinggan mangkuk Puteri Saadong, dan lubuk batu karang tempat perkakasan dapur seperti pinggan mangkuk dicampakkan di tepi lubuk tersebut. Berdasarkan kepada cerita Pak Ayah, pada masa itu masih belum wujud nama Tanah Serendah Sekebun Bunga, apatah lagi nama Kelantan sebagaimana hari ini. Tetapi berikutan kedatangan Cik Siti Wan Kembang dari Patani Siam, itulah bermulanya nama Tanah Serendah Sekebun Bunga. Katanya, kedatangan Cik Siti Wan Kembang dari Patani Siam ke negeri sebelah sini adalah untuk tujuan perdagangan, di mana sungailah laluan utama yang mula-mula wujud untuk membawa barangan dagangan pada masa itu. Di antara barangan dagangan yang dibawanya seperti ikan, pudu serta garam untuk ditukarkan dengan barangan dari negeri sebelah sini seperti beras, ubi dan sebagainya. Peristiwa ini berlaku di zaman pemerintahan Raja Abdullah bin Raja Bahar kira-kira pada tahun 1714. Setelah kehabisan barangan dagangan, baginda Cik Siti Wan Kembang kembali semula ke Patani. Apabila berita sedemikian didengari oleh Puteri Saadong, yang sesetengah riwayat menyatakan Puteri Saadong anak angkat atau anak saudaranya, baginda Puteri Saadong sangat-sangat ingin turut serta melihat keindahan dan kecantikan negeri sebelah sini sebagaimana yang pernah disaksikan oleh ibu angkatnya itu. Jadi terpaksalah Cik Siti Wan Kembang kembali semula dan berlabuh ke negeri sebelah sini, sehingga pada suatu hari baginda Cik Siti Wan Kembang amat tertarik hati dengan keadaan negeri ini. Rombongan bersama-sama Puteri Saadong adalah seramai di antara 15 hingga 20 orang dalam sebuah bahtera yang dikenali Jong Suluk Kapa Ulana. Setibanya rombongan baginda Cik Siti Wan Kembang dan Puteri Saadong ke negeri sebelah sini, baginda berdua bersama pengikut-pengikutnya yang lain terus membersihkan hutan dan semak samun untuk dijadikan penempatan dan sebuah perkampungan. Setelah hutan dibersihkan, baginda Cik Siti Wan Kembang amat tertarik hati tentang rupa tanah dan bumi di negeri yang disinggahnya itu amat cantik dan rata. Jadi baginda menamakan Tanah Serendah Sekebun Bunga. Istilah serendah untuk menunjukkan tanah yang dilihatnya itu agak rata. Justru perkampungan awal yang dibuka oleh baginda Cik Siti Wan Kembang dan Puteri Saadong dinamakan Kampung Serendah Sekebun Bunga yang terletak di Ketereh, Kelantan dan masih kekal sehingga hari ini. Setelah penempatan dan perkampungan telah diwujudkan, baginda Cik Siti Wan Kembang kembali semula ke Patani dengan meninggalkan anak angkatnya Puteri Saadong di penempatan awalnya Kampung Serendah Sekebun Bunga. Setelah Puteri Saadong menetap agak lama di kampung berkenaan, maka menurut adat-adat istiadat raja, tidak sempurna sebagai seorang puteri raja jika tidak ada taman bunga. Dengan itu diwujudkanlah sebuah taman bunga yang turut dijadikan sebagai tempat Puteri Saadong bermain buayan sebagai menghiburkan hati. Apabila agak lama taman bunga itu diwujudkan, bagi Puteri Saadong terasa masih belum sempurna jika tiada tempatnya untuk bersiram atau mandi manda dan bersukaria sebagaimana yang sepatutnya bagi seorang puteri raja. Maka turut dibina sebuah kolam Puteri Saadong yang terawal berhampiran tebing sungai di perkampungan itu
manakala di atas tebing itu adalah tempat baginda puteri meletakkan keinderaan gajahnya. Dengan demikian, tinggallah Puteri Saadung bersama Hulu Balang dan pengikut-pengikutnya di kampung serendah Sekebun Bunga dengan aman dan sentosa. Namun, tanpa disedari oleh baginda puteri, kedatangan baginda puteri sambil membuka penempatan di kampung itu telah diketahui oleh Raja Amrullah yang menduduki singgasana Istana Mahligai kini di Mulur, Kelantan. Apatah lagi dikatakan kecantikan Puteri Saadung telah tersebar luas menandingi kecantikan wanita-wanita lain waktu itu, turut diperhatikan dan menjadi igawan Raja Amrullah. Disebabkan kecantikan Puteri Saadung yang tidak ada tolok bandingnya, keadaan ini menjadikannya seorang permaisuri di Istana Mahligai itu. Berikutan itu, istiadat peminangan dan perkahwinan dilaksanakan dengan segera. Setelah selesai majlis perkahwinan di antara Raja Amrullah dengan Puteri Saadung selama 2 tahun di tanah serendah Sekebun Bunga itu, maka atas niat untuk membuka perkampungan dan penempatan lain, Raja Amrullah dan Puteri Saadung pun berpindah meninggalkan kampung serendah Sekebun Bunga yang didudukinya sebelum ini untuk ke Istana Mahligai sebagai pasangan suami isteri, malah sebagai seorang raja dan permaisuri dengan aman dan damai di istana itu. Walau bagaimanapun, setelah agak lama mendiami di istana, baginda Puteri Saadung terasa sunyi kerana tidak ada suatu pun permainan atau persembahan yang boleh menghiburkan hatinya. Lalu baginda puteri memberitahu Raja Amrullah supaya mencari seekor anak kijang sebagai teman sepermainannya buat menghiburkan hatinya yang kesunyian. Berikutan Raja Amrullah terlalu sayangkan Puteri Saadung, lalu baginda Raja Amrullah memerintahkan seluruh hamba rakyat untuk mencari dan menangkap anak kijang sebagaimana yang dikehendaki oleh permaisuri baginda itu. Akhirnya seekor anak kijang emas dapat ditangkap dan ini tentunya menggembirakan Puteri Saadung kerana baginda kini telah mempunyai teman yang diinginkannya. Menurut Pak Ya, walaupun Puteri Saadung telah pun bersuami, kecantikannya begitu ketara sehingga sampai kepada pengetahuan Raja Siam yang juga berniat mendapatkan Puteri Saadung untuk dijadikan isterinya. Selepas itu, Raja Siam datang ke negeri tanah serendah Sekebun Bunga untuk mengambil Puteri Saadung dan membawanya ke negeri Siam. Berikutan cintanya Raja Siam terhadap Puteri Saadung itu membuat Raja Siam bertegas terhadap Raja Amrullah sama ada melepaskan Puteri Saadung pergi secara baik atau secara perang. Akibat dari kekalutan itu, maka Puteri Saadung berbincang dengan suaminya Raja Amrullah bagaimana untuk menyelesaikan kekusutan itu. Dalam kebingungan itu, Puteri Saadung memberikan carangan kepada Raja Amrullah bahawa jika menolak hasrat Raja Siam itu, sudah tentu akan berlaku peperangan yang boleh mengorbankan bala tentera dan rakyat jelata yang tidak berdosa. Justru Puteri Saadung meminta keizinan Raja Amrullah supaya membenarkan baginda berangkat bersama-sama Raja Siam itu. Menurut Pak Ya, sebelum Puteri Saadung berangkat bersama-sama Raja Siam, melalui suaminya, Raja Amrullah memberikan 2 syarat. Syarat pertama, Raja Siam tidak boleh menyentuh tubuhnya. Syarat kedua, Raja Amrullah tidak boleh berkahwin lain sepeninggalannya ke negeri Siam itu. Akhirnya Raja Siam berjaya mendapatkan Puteri Saadung dan membawanya ke negeri Siam tanpa sebarang peperangan atau pertumpahan darah di antara kedua-dua negeri berpunca daripada kecerdikan dan kebijaksanaan akal Puteri Saadung sendiri. Setelah Puteri Saadung tiba di negeri Siam, maka sudah menjadi lumrah dan kelaziman seorang lelaki terhadap seorang wanita ialah untuk menggaulinya. Apabila tersentuh sahaja ke tubuh Puteri Saadung dengan tidak semena-mena, serata tubuh Raja Siam ditumbuhi kudis dan nanah yang busuk. Sakitnya bukan kepalang lagi dan tidak dapat diistilahkan dengan kata-kata. Habis semua pawang, dukun dan bomoh yang handal-handal telah dipanggil untuk merawat penyakit kudis yang didertai oleh Raja Siam itu. Namun kesemuanya gagal untuk menyembuhkannya. Akibat gagal untuk menyembuhkan penyakit yang dialami oleh Raja Siam itu, Puteri Saadung menawarkan diri untuk merawat penyakit tersebut sehingga sembuh. Tetapi dengan syarat Raja Siam menghantarnya kembali pulang ke pangkuan suaminya Raja Amrullah di Istana Mahligai. Daripada menanggung kesakitan yang amat sangat, langsung Raja Siam itu bersetuju untuk menghantarkan Puteri Saadung pulang ke Istana Mahligai sebagaimana syarat yang dikemukakan oleh Puteri Saadung jika Raja Siam sembuh dari penyakitnya. Apabila mendengar pengakuan dan janji yang dilafazkan oleh Raja Siam itu, maka Puteri Saadung segera menyediakan dan mencampurkan segala jenis air
termasuk air tapak kakinya sebagai bahan penawar penyakit untuk dimandikan ke seluruh tubuh Raja Siam itu. Apabila air penawar tersebut disiramkan ke tubuh Raja Siam, dengan serta-merta penyakit kudis yang dideritai oleh Raja Siam itu terus gugur. Setelah cukup 3 hari kesihatannya pulih seperti sedia kala, sebagaimana perjanjiannya, terpaksalah Raja Siam menghantar kembali Puteri Saadong ke Istana Mahligai. Apabila Puteri Saadong tiba di Istana Mahligai, peristiwa lain pula yang berlaku. Suaminya Raja Abdullah didapati telah berkahwin lain. Akibat daripada Raja Abdullah mungkir janjinya sebelum ini, berlakulah pertengkaran di antara Puteri Saadong dengan Raja Abdullah. Masing-masing tuduh-menuduh mencari kesalahan di antara satu sama lain. Akibat daripada pertengkaran yang semakin berpanjang itu menyebabkan Puteri Saadong hilang pertimbangan. Sesetengah riwayat menyatakan Puteri Saadong mencabut keris kecil yang diselitkan pada punca pakaian yang dipakainya, dan riwayat lain menyatakan baginda puteri menggunakan pemacak sanggul, yakni alat pemintal sanggulnya yang tajam, lalu menikam ke tubuh dan terkena di dada atau sebelah rusuk kiri Raja Abdullah, dan baginda mangkat di Istana Mahligai ketika itu juga. Jenazah baginda Raja Abdullah kemudiannya dimakamkan di makam Diraja Padang Halban dekat Kadok, Ketereh, Kelantan. Sepeninggalan Puteri Saadong waktu itu, terdapat sebuah gua yang menempatkan pinggan mangkuk baginda. Sifatnya yang pemurah dan gemar membantu rakyat jelata yang memerlukan pertolongan, terutamanya yang berhubung dengan peralatan memasak, dipinjamkan oleh Puteri Saadong kepada rakyat yang memerlukannya untuk tujuan melaksanakan majlis kenduri dan keramaian. Ramai yang meminjamnya dalam jumlah yang agak banyak, tetapi disyaratkan oleh Puteri Saadong supaya barangan yang dipinjam dihantar kembali di tempat asal dan dalam jumlah yang asal. Apabila tahun berganti musim dan generasi berganti generasi yang lain, Puteri Saadong datang melawat gua tersebut untuk melihat keadaan peralatan pinggan mangkuknya yang didapati telah berkurangan, tidak sebagaimana asal. Menurut Pak Ayah, disebabkan hampa dan terkilan dengan karena tidak jujur rakyat yang meminjamnya, di mana banyak daripada pinggan mangkuk itu telah sumbing, pecah dan berkurangan, baginda puteri dengan marah memerintahkan hulu balangnya mencampakkan ke semua pinggan mangkuknya itu ke dalam sebuah lubuk di situ. Pinggan mangkuk yang dicampakkan ke lubuk itu akhirnya membentuk 3 batu besar di mana susunannya sebagaimana pinggan yang dicampakkan itu. Pada masa itu menurutnya pinggan mangkuk yang bertukar menjadi 3 batu besar di tepi lubuk batu karang itu masih lagi wujud dan dapat dilihat oleh sesiapa sahaja yang datang ke situ sebelum ini. Tetapi kini ia tidak lagi kelihatan dan mungkin telah tenggelam jauh ke dalam lumpur. Walaupun ada pihak yang cuba mencari ikan di samping berniat untuk mendapatkan harta karun yang tertimbus termasuk pinggan mangkuk dan bahan sejarah di lubuk itu. Paling menyeramkan, ada di antara mereka turut disakat oleh makhluk halus yang mendiami kawasan tersebut. Malahan, rakit yang mereka labuhkan di pelabuhan itu juga turut dirempuh oleh sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Hari yang ke-42, perkemahan mereka dalam operasi mencari bahan sejarah di lubuk tersebut juga turut diganggu oleh panahan petir silih berganti, menyebabkan mereka lari lintang pukang tanpa menemui atau membawa pulang sebarang harta karun dan bahan sejarah yang dimasukkan. Operasi pencarian tersebut terpaksa dibatalkan. Akhirnya akibat daripada rasa kecewanya yang amat sangat dengan peristiwa dirinya yang hilang sabar sehingga menyebabkan kemangkatan suaminya Raja Abdullah di tangannya sendiri, Puteri Saadong kemudiannya membawa diri dan singgah dari satu tempat ke satu tempat untuk melepaskan duka lara yang bersarang di hatinya. Menurut Pak Ayah, tempat terakhir yang disinggahi oleh Puteri Saadong sehingga kini, baginda puteri telah menetap di Gunung Ayam, Dabung, Kuala Kerai, Kelantan. Menurut Ismail bin Isa, atau masyarakat di kampung itu memanggilnya Hashim yang juga dari keturunan Puteri Saadong dan merupakan seorang penjaga kolam Puteri Saadong di kampung Serendah Sekebun Bunga yang mewarisi daripada bapa saudaranya turut menyokong cerita Pak Ayah itu. Walau bagaimanapun, sebagaimana pesanan semasa hayat atuknya berharap supaya jikalau sesiapa berhajat untuk ke Gunung Ayam, tempat Puteri Saadong menetap sehingga sekarang, tidak perlulah meminta untuk berjumpa dengannya.